Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Muslimin muslimat yang dia muliakan, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang menurut kadar yang mampu kita laksanakan. Dan marilah kita sama-sama mencari bekalan untuk menghadapi kehidupan selepas kematian. Dan sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita sama-sama berusaha untuk memperbanyakkan bekalan takwa ini. Mudah-mudahan ia membawa kepada kebahagiaan dan kemuliaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Muslimin muslimat yang dimuliakan, kita pada hari ini berada pada hari raya. Dan di dalam Islam ada dua hari raya yang menjadi kebesaran bagi umat Islam, iaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Dan kita pada hari ini sedang menyambut perayaan Aidul Fitri yang merupakan hari raya yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirayakan. Apa yang lebih penting untuk kita sama-sama fahami ialah apakah inti yang ada di sebalik perayaan ini. Pertama sekali, inti penting yang ada di sebalik perayaan ini ialah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni kita menzahirkan, kita menyatakan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi ungkapan takbir yang kita disunatkan untuk membacanya pada sepanjang malam, iaitu malam hari raya Aidul Fitri. Bermula daripada setelah tenggelamnya matahari pada hari yang terakhir bulan Ramadan itu, maka kita disuruh supaya memperbanyakkan takbir ini sehinggalah sampai kepada waktu kita melaksanakan salat sunat Aidul Fitri. Dan itu termasuk daripada sebahagian daripada menghidupkan malam Aidul Fitri. Dan disebut dalam riwayat, sesiapa yang menghidupkan malam hari raya ni, Allah Ta'ala akan menghidupkan hatinya pada hari yang mana hati-hati manusia itu mati. Tetapi orang yang menghidupkan malam hari raya ini akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menghidupkan malam hari raya. Dan mudah-mudahan kita dikurniakan Allah hati yang hidup dalam suasana hati-hati kebanyakan ramai di kalangan manusia itu dimatikan. Muslimin muslimat yang dimuliakan, apakah inti di sebalik keagungan Allah yang kita ucapkan dalam takbir yang kita ucapkan pada malam hari raya itu? Pertama sekali tentang tauhid, iaitu antara ungkapan-ungkapannya iaitu la ilaha illallah. Ungkapan itu intipatinya adalah tauhid,
iaitu meyakini bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Itulah yang perlu kita tanam sedalam-dalamnya di dalam hati kita, bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya, yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan, yang berhak dan layak untuk disembah dan diabdikan diri kepadanya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah inti yang paling penting di sebalik semua ungkapan-ungkapan itu. Kemudian yang kedua, iaitu tentang takbir itu sendiri. Takbir mengandungi pengertian mengagungkan Allah, iaitu kita menzahirkan, menyatakan melalui ungkapan kita Allahu Akbar itu sebagai menzahirkan apa yang menjadi kefahaman dan keyakinan di dalam hati kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa dialah yang Tuhan yang maha kuasa atas segala-galanya. Dialah yang menentukan segala kejadian walaupun sekecil-kecil kejadian. Dialah yang maha mulia, dialah yang maha mengetahui segala-galanya, dialah yang bersifat dengan segala sifat-sifat keagungan yang lain. Itulah inti yang ada di sebalik takbir, yang kita ungkapkan kalimat-kalimat itu. Mudah-mudahan segala pengertian-pengertian itu mengisi akal dan hati perasaan kita. Kemudian di dalam ungkapan kita ada juga tasbih, iaitu tasbih kita memahasucikan Allah, iaitu intinya adalah kita menzahirkan, menyatakan ungkapan itu sebagai suatu manifestasi kenyataan daripada kefahaman dan keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa Allah itu maha suci daripada segala sifat kekurangan, maha suci daripada sifat-sifat yang buruk, maha suci daripada sifat-sifat kurang, sifat zalim, sifat membiarkan hambanya, sifat tidak adil terhadap hambanya dan sebagainya. Semua itu adalah merupakan hal-hal yang bukan yang wajib, yang kita perlu sucikan Allah daripada segala sifat kekurangan itu. Kerana kita ini sebagai manusia yang hidup, dalam kehidupan ini kita menghadapi bermacam-macam fenomena. Maka ada kalanya kadang-kadang nafsu kita, demikian juga oleh godaan syaitan itu akan mewaswaskan kita tentang Allah. Apakah Allah Ta'ala membiarkan manusia ini berada dalam keadaan kelaparan, membiarkan manusia ini berada dalam keadaan penderitaan dan sebagainya. Kadang-kadang terlintas juga lintasan-lintasan, kenapakah terjadi keburukan itu, kenapa terjadi ini. Itu semua adalah gangguan-gangguan yang perlu kita bersihkan. Maka dengan ungkapan kita subhanallah itu dalam yang termasuk dalam ungkapan yang kita ungkapkan masa kita bertakbir itu, mengandungi pengertian itu. Kita menafikan segala sifat-sifat yang kurang. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu membiarkan hambanya, tidak berlaku adil terhadap hambanya. Allah Ta'ala itu tidak mengetahui hal-hal yang tersembunyi tentang hamba dan sebagainya. Itu perlu disuci bersihkan. Kemudian di dalam takbir itu juga ada tahmid. Tahmid ini iaitu kita menzahirkan, menerusi ungkapan kita apa yang menjadi kefahaman dan keyakinan kita tentang bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala inilah pengunia segala-galanya. Kita memuji Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaannya, segala pemberiannya, segala limpah kurnianya yang bermacam-macam. Ada yang kita sedari, ada yang kita lupakan dan sebagainya. Kerana manusia ini menjadi kelazimanlah, kadang-kadang bila terlalu banyak nikmat, berlarut-larutan nikmat, maka seringkali dilupakan. Maka takbir ini akan mengingatkan kembali kita tentang kepujian Allah, bahawa dialah yang memanjangkan umur kita, dialah yang memberikan kelangsungan hidup kita, dia yang memberikan kita sebab-sebab kepada kenikmatan rizki yang bermacam-macam. Bukan saja dikurniakan rizki, bukan saja dikurniakan kelebihan yang bermacam-macam, tapi dijadikan kita, dikurniakan kita orang yang dapat mengecapi nikmat-nikmat itu. Bagaimana sekiranya nikmat-nikmat itu dilempar ruahkan, tapi kita sendiri tidak dapat menggunakannya. Maka di sinilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapan tahmid kita itu, bahawa dialah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita dengan macam-macam kurniaan, daripada yang sekecil-kecilnya sampailah yang sebesar-besarnya. Maka ungkapan-ungkapan takbir ini yang mengandungi tauhid,
yang mengandungi tahmid, mengandungi tasbih dan takbir ini kita ungkapkan, kita sebut sepanjang malam sampailah kita melaksanakan salat fardu, salat sunnah Aidul Fitri. Mudah-mudahan pengertian-pengertian ini melekat dalam akal kita, tumbuh dalam hati perasaan kita, sehingga kita ini termasuk kalangan orang yang mentauhidkan Allah, orang yang mentasbihkan Allah, orang yang mentahmid, memuji Allah, dan orang yang takbir, mentakbir, yakni mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, antara inti kepada hari raya ini adalah kegembiraan. Kegembiraan yang perlu kita zahirkan. Sunnah mengajarkan kita supaya menzahirkan kegembiraan itu dalam pelbagai bentuk. Antaranya dalam bentuk pakaian-pakaian yang baik, sekadar kemampuan yang kita dapat sediakan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Gembirakan mereka dengan semua ini. Demikian juga dengan makanan-makanan, dengan makanan, minuman dan sebagainya. Lebihkan daripada biasanya, supaya kita dapat menzahirkan kegembiraan itu, dapat menikmati nikmat kurniaan Allah, lalu mengagung, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan dia. Itu syiar kepada hari raya kita. Dan diharuskan juga dengan hiburan-hiburan yang baik, yang sopan, yang mengandungi sesuatu yang mendatangkan kegembiraan bagi hati kita ini, diharuskan, dibenarkan. Pernah terjadi pada waktu hari raya di zaman Nabi SAW, ketika Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah pada waktu itu. Jadi ada hamba abdi yang menyanyi. Maka Sayyidina Abu Bakar macam tak dapat menerima. Apakah ini, kata, mizmarus syaitan? Apakah ini seruling syaitan? Nabi melarangnya. Jangan, ini hari raya kami, kata Nabi, hari raya kami. Maka di sinilah diperbolehkan apa-apa hiburan yang mendatangkan kegembiraan, yang ada adab sopannya, itu dibenarkan, diharuskan. Kerana apa? Syiar hari raya itu adalah untuk menzahirkan kegembiraan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Allah itu Maha Esa. Allah lah tempat bergantung segala makhluk ini. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang menyamai, yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat yang dia muliakan, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sama-sama mencari bekalan takwa, kerana sebaik-baik bekalan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang berbekal dengan bekalan takwa ini, dan menjadi orang yang lurus perjalanan hidupnya di dunia sampai akhirat. Muslimin muslimat yang dimuliakan,
pada hari yang mulia ini, yakni Hari Raya Aidul Fitri, antara syiarnya adalah berziarah. Ziarah yang asasnya adalah untuk memperkuatkan hubungan silaturahim. Ini syiar kepada hari raya kita. Maka berziarahlah kepada kaum kerabat, keluarga, anak pinak, sanak saudara, anak cucu dan sebagainya. Laksanakan ziarah ini. Tetapi jangan lupa kepada yang sudah pergi meninggalkan kita. Jangan lupa kepada kedua ibu bapa kita, dan juga kepada nenek moyang kita yang telah pergi meninggalkan kita. Jangan lupa kepada mereka ini. Kerana banyak daripada kesan-kesan yang mereka tinggalkan mendatangkan kebahagiaan kepada hidup kita sampai sekarang. Maka sebab itu, bagi anak-anak yang masih ada orang tuanya, berbuat baiklah kepada mereka itu. Dan bagi yang orang tua mereka ni sudah pergi kembali ke rahmatullah, maka hadiahkanlah kepada mereka itu bacaan-bacaan dan apa saja yang mendatangkan kebaikan kepada mereka itu. Dan sekiranya ada kesempatan untuk menziarahi perkuburan pusara mereka itu, pergilah untuk menziarahi mereka itu. Kerana sabit dalam riwayat bahawa seseorang arwah si mati ini akan mendapat sesuatu istighnas, merasa kesenangan, kesukaan, kegembiraan hasil daripada orang-orang tertentu yang datang menziarahinya, terutamanya orang-orang yang arwahnya kasih kepada mereka pada waktu hidupnya. Maka kita ini pada hari raya ini, kita termasuklah di situ, kita menziarahi sekiranya ada peluang. Kerana Nabi diriwayatkan pergi menuju jalan yang lain, balik menuju jalan yang lain, dan antaranya melalui perkuburan, melalui tanah perkuburan itu. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sedia maklum. Pada hari yang mulia ini, maka tidak lupa kita untuk bersolawat dan juga mengucapkan salam kepada hadrat, kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana menerusi putusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah sampainya kepada kita hidayat, sampainya kepada kita agama, kemuliaan agama ini. Dan kita memperolehi kemuliaan agama ini adalah menerusi risalah putusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya memperbanyakkan salawat. Di dalam Al-Quran dinyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat ke atas nabinya, maka hendaklah kamu bersalawat ke atas nabinya dengan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Wahai Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan segala kesalahan dan kesilapan kami. Wahai Tuhan kami, ampunilah dan berikan rahmat kepada kedua ibu bapa kami dan nenek moyang kami. Wahai Tuhan kami, berikanlah taufik dan hidayat dan kekuatan dalam melakukan kebaikan kepada Sultan penguasa kami, Sultan Mizan Zainal Abidin dan kaum kerabat baginda. Demikian juga dikurniakan juga kepada penguasa-penguasa yang berada di bawah pemerintahan pentadbiran baginda. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bahagia hidup dunia sampai akhirat. Jadikanlah kami orang yang bersyukur terhadap nikmat-Mu. Jadilah kami ini orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadikanlah kami ini orang-orang yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi-Mu. Wahai Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan janganlah Kau jadikan kami ini orang yang terhalau, orang yang jauh daripada rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.